Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Channel yang akan menyajikan video-video kimia perayu, matrikulasi dan STPM. Jadi jangan lupa untuk datang ke channel ini untuk like, share dan seterusnya subscribe. Walau apapun, kita pergi kepada intro dahulu. Okey, sekian tadi intro dan tanpa melengahkan masa, mari kita teruskan video kita kali ini, iaitu sambungan daripada matters yang pertama hari itu. Kali ini ialah berkenaan dengan mole concept, masih di bawah topik yang besar dia ialah matter, dan ini ialah dia punya subtopik dia, iaitu mole concept, iaitu stoichiometry. Okay, kita lihat what is our objective. Number one, our objective is to define limiting reactant. What is limiting reactant? And then number two, use stoichiometric method to deduce the limiting reagent, excess reagent, the amount of expected product produced, and the amount of excess reagent left over. Okay, ini yang kita akan lihat di dalam video kali ini. Alright, this is definition of stoichiometry. Okay, stoichiometry is the calculation of the quantities of reactants and product involved in a chemical reaction. Consider the reaction. We have this kind of reaction. Nitrogen gas react with hydrogen gas to form ammonia gas. Alright. So, in case of molar interpretation, we can say that 1 mole of ammonia, this is 1 mole of ammonia, will react with 3 mole of hydrogen gas, to form 2 mole of ammonia gas. Okay, this is molar interpretation with this equation yang kita telah pun balance dia punya equation dia. Dan point to remember is the number of mole involved, this is number of mole, is proportional to the coefficient of the balance chemical equation. This is a coefficient of the balance equation 1, 3 and 2. Jadi dia punya number of mole dia adalah proportional. Oleh yang demikian, kita boleh buat formula yang macam ni. Mole of hydrogen, this one, mole of hydrogen equal to 3 mole, alright, divided by mole of ammonia, for example, sama dengan 2 lah. Jadi kita boleh buat macam ni. Dan kalau kita nak kaitkan dengan nitrogen pun boleh juga. Mole of hydrogen equal to 3 divided by mole of nitrogen, bawah ni 1. Okay. Okay, kita tengok pula the cheese sandwich analogy. We have 3 slices of cheese and then we have 9 slices of bread. Inilah reactant dia lah. Jadi kita tahu bila kita nak buat sandwich, okay, kita akan perlukan 2 slices of bread and 1 slice of cheese. Okay, we have 1 sandwich. Okay, and then we have 2 sandwiches and 3 sandwiches. Okay, we have 3 sandwich. Dan daripada ini kita dapati dia punya limiting reactant dia adalah cheese. Sebab cheese dah habis lah digunakan untuk menghasilkan produk kita lah. Produk kita ialah sandwich. Tapi kita punya roti kita ada lagi balance, ada lagi 3. Jadi sekarang ini kita punya roti ialah dia punya excess reactant dan kita punya cheese kita ialah dia punya limiting reactant. Dia akan menghadkan penghasilan produk. Alright. Jadi this is a definition of limiting reactant. Yang ni kena hafal lah. The limiting reactant is the reactant that limits the amount of product. Okay, dia akan limit the amount of product sebab bila dia habis, produk pun habis lah. Product that can be formed. At the end of the reaction, okay, bila dah habis reaction tu, all the limiting reactant is used up. Dia habis digunakan.
Yang excess reactant dia akan ada balance. Okay. Jadi, the limiting reactant in a chemical reaction is present in insufficient quantity. Okay, dia akan jadi tak cukup sebab dia akan habis to consume the other reactant. This situation arises when reactant are mixed in non-stoichiometric ratio. Memang ini yang selalu yang akan berlaku. Dia tak, contoh dia macam kita nak beli baju lah. Kita nak beli 2 helai baju, satu baju harga RM20, jadi 2 baju ada RM40. Dalam poket kita ada RM50. Bila kita beli, kita dapat balance. That's mean duit kita itu adalah excess reactant. Baju tu, limiting reactant kita dah dapat baju tu. Ini berlaku di dalam kehidupan seharian. Okay, kita tengok example. 2 mole of aluminium react with iron oxide, Fe2O3, and then kita akan dapat aluminium oxide dengan iron lah. Okay, macam ni. Dan persamaan ni dah balance lah. Di dalam kimia ni, persamaan kena balance. Kalau tak reti balance, jadi kena belajar sampai tahu balance reaction. Kat sini aluminium ada 2, sini pun ada 2. Oksigen ada 3, oksigen 3, Fe ada 2, ni pun 2. Okay, dah balance. In one process, 1 to 4 gram of aluminium are reacted with 601 gram of F2O3. Identify the limiting reagent. Kita ada 2 ni, kita ada 2 reactant. Kita boleh panggil dia reactant ataupun reagent, sama aja. Jadi kita ada aluminium dengan kita ada iron oxide. Sekarang kita nak tentukan yang mana satu limiting reactant. Jadi, cara nak menentukan ni kita ada 2 methods. Kat sini saya akan bagi 2 methods. This is method number 1. Pertama ialah, of course, kita kena cari number of mole. Okay, di dalam kimia ni, apa-apa pun kalau kita dapat dia punya mass, memang kena tukar pada mole. Itu perkara pertama kena buat. Okay. Yang kita akan gunakan inilah nanti persamaan ni. Jadi cari dulu mole of aluminium, okay? Iaitu 124 gram bagi dengan dia punya molar mass dia. Ni AR dia lah. Atomic mass dia 27. Ni boleh rujuk daripada rujukan akan diberikan. 124 bagi 27. Jadi 4.59 mole. This is mole of aluminium. Kemudian kita kira pula mole of iron oxide ni. 601 dia punya mass dia bagi dengan molar mass dia 160. Dapat 3.77 mole. Okay. Lepas tu apa nak buat? Kita akan pakai ni. Mole reactant dia ni. Ni dia punya mole dia. Kita akan bahagi dengan stoichiometric coefficient. Kita tengok aluminium. Aluminium kat sini dia punya stoichiometric coefficient dia adalah 2. Jadi kita bahagi dengan 2. 4.59 bagi 2. Dapat 2.30. Kemudian kita ambil Fe2O3 pula. Kita tengok kat sini stoichiometric coefficient dia adalah 1. Bagi dengan 1. Dapat 3.77. Jadi macam mana nak tahu yang mana ialah limiting reactant ialah nilai yang kecil. 2.30 dengan 3.77. Sudah tentu aluminium inilah nilai yang kecil. Jadi dia lah limiting reactant. The reactant that give the smaller ratio is the limiting reactant. Automatically Fe2O3 ialah excess reactant. Okay? Dia mesti salah satu mesti excess, salah satu mesti limiting. Okay? Jadi aluminium sebab dia kecil. Dia punya ratio dia. Ini ialah method number 1. Alright. Sekarang kita nak tengok method number 2. Method number 2 inilah yang sepatutnya digunakan dalam exam. Sebab di dalam exam dia nak dapat langkah-langkah. Macam tadi tu mungkin akan kurang sikit lah markah dia. Okay. Cara dia begini. Sama juga. First step tu tak boleh buang, iaitu cari number of mole. Tetapi kali gini kita akan gunakan cara stoichiometric equivalency. 2 mole of aluminium, okay, will react with 1 mole of Fe2O3, okay, from balance equation. Okay, tulis yang ni. Ini akan dapat markah. And then cari number of mole. Ini wajib. Ini wajib. Okay, mole of aluminium 1 to 4 divided by 27, 4.59 mole. Dan ini dipanggil mole given. This is what we call mole given. Ini adalah mole yang diberi sebab 124 gram dengan 601 yang kita telah convert kepada mole. Jadi ini dikenali sebagai mole given. Kemudian kita ada satu lagi istilah dipanggil mole reacted. Macam mana nak cari mole reacted? Kita boleh ambil salah satu daripada mole given tadi. Let's say kita ambil aluminium. 4.59 mole of aluminium needs, dia perlu tindak balas dengan berapa mole.
dia mesti berdasarkan stoichiometric equivalency from balance equation. Jadi kalau kita tengok 2 mol aluminium react dengan 1 mol. Jadi kalau 4.59 mol aluminium darab dengan 1 bahagi dengan 2 lah. Kita panggil darab silang. Okay, kita panggil dia cross multiply. Okay, darab silang, darab 1 bahagi 2. Darab 1 bahagi 2. Jadi kita akan dapat mol Fe2O3 yang needed, yang reacted dalam kes inilah, iaitu 2.295 mol of F2O3. Okay, now kita bandingkan ini. Tengok. Mol given ialah 3.77. Manakala mol needed untuk tindak balas dengan 4.59 itu ialah 2.295. That's mean mol needed kurang daripada mol given. Kurang. Given dia banyak. Needed yang diperlukan sikit. That's mean Fe2O3 ini lebih lah. Dia ialah excess reactant. Kalau Fe2O3 ialah excess, that mean aluminium ialah limiting reactant. Okay. The limiting reactant is aluminium. Okay. Excess ialah Fe2O3 sebab given dia, mol given dia lebih. Mol needed kurang 2.295. Ini adalah cara yang kedua. Okay, itulah cara untuk mencari limiting reagent atau limiting reactant. Kemudian kita lihat soalan seterusnya. Selalunya soalan akan minta calculate the mass in gram of product form ni ya, Al2O3 dia minta. Macam mana kita nak cari produk? Tadi kita baru tentukan antara dua ni. Sekarang macam mana kita nak cari produk? Cara untuk cari produk adalah kita kena kaitkan dengan limiting reactant. Sebab tadi kita dah tengok analogi tadi. Limiting reactant akan limit the amount of product. Jadi kita kena guna limiting reactant. Tadi kita dah tahu aluminium is limiting reactant. Jadi kita guna limiting reactant tadi. Ini adalah maklumat yang kita dapat tadi lah. This is mol aluminium 4.5. Yang ni yang mol given tadi. Mol given tadi ya. Okay, yang bagi semua. Dan inilah MR of Al2O3 lah yang kita kena kira. Yang kita boleh dapatkan di selalunya akan diberi lah. Dalam exam tu akan diberi. 102 gram per mol. Ini adalah molar mass of. Sebab nak cari mass kan kena ada yang ni. Alright. Pertama kita kena kaitkan stoichiometric equivalency between limiting reactant dengan produk yang kita nak cari. Jadi 2 mol of aluminium akan produce 1 mol of Al2O3. Kemudian kita akan ambil mol given bagi limiting reactant, iaitu 4.59 lah tadi kan. Jadi cara nak cari mass of aluminium Al2O3 ialah kita cari tadi mol. This is 4.59 ni ialah 4.59 ialah mol aluminium tadi. Okay, darab dengan 1 bahagi dengan 2 ni dapat ni kan. Okay, makna dia kita dah dapat mol of Al2O3. And then mol of Al2O3 tadi kita tukar the mass, iaitu darabkan dengan molar mass of Al2O3 102. Okay, akhirnya kita akan dapat 234 gram. This is mole of product, iaitu Al2O3 yang kita nak cari based on limiting reactant of aluminium. Okay, kita tak boleh guna yang excess. Kita kena guna yang limiting reactant. Okay, dan soalan seterusnya selalunya dia akan tanya ni juga. How much the excess reagent in gram is left over, yang tertinggal lah selepas reaction. Yang tertinggal sudah tentu Fe2O3. Jadi sama juga kita tengok balik. Okay, ini maklumat yang daripada tadi tu. Kita ada mole of aluminium, kita ada mole F2O3, kita ada molar mass of Al2O3 dan kita ada molar mass of Fe2O3 lah, sebab nak tukar nanti kepada mass yang balance. Pertama kita kena dapatkan dulu mole Fe2O3 yang left over, yang tertinggal, iaitu 3.77, iaitu mole yang given. Kita tolakkan dengan yang bertindak balas tadi. Kita dah kira dah tadi 2.295 tadi kan, yang telah bertindak balas. Jadi kita akan dapat
mole of F2O3 ni yang leftover 1475. Kemudian ini kita tukar saja kepada mass, iaitu mole darab dengan molar mass kan. Ni darab dengan molar mass dia tadi iaitu 160 kan. Jadi dapatlah 236 gram yang tertinggal selepas kita nak balas. Aluminium macam mana? Tinggal berapa? Habislah sebab dia adalah limiting reactant. Yang ni balance ada lagi 236. Aluminium oxide pun tadi ada juga. Okey. Jadi summary dia adalah limiting reactant determine the amount of product or form. Jadi perlu di dalam setiap soalan kita kena cari limiting reactant sebab dia akan menentukan produk yang terhasil. Kalau kita silap pilih limiting reactant, katakan kita terpilih yang excess reactant, jawapan kita akan salah. And then kita kena perform stoichiometric coefficient ya. Sama ada guna formula ini, okay, ataupun formula yang tadi tu. Alright. Jadi sekarang kita nak masuk kepada percentage yield pula. Jadi untuk masuk pada percentage yield, dia ada berkaitan dengan tadi tu. Ini adalah sambungan dia. Pertama kita kena tahu what is actual yield. Actual yield is the amount of product determined experimentally from a reaction. Hasil sebenar. Cuma didapati melalui eksperimen. And then theoretical yield, the maximum obtainable product calculated from the balance equation when all the limiting agent have reacted. Theoretically ialah yang kita kira tadi tu. Yang tadi, yang sebelum ni kita kira dapat produk berapa, that is what we call theoretical yield from limiting reactant. Daripada limiting reactant, kita kira produk, itu ialah theoretical yield. Actual yield bila kita buat eksperimen, and then kita dapat hasil. Jadi, kita tengok satu contoh kat sini. Kita ada copper dengan silver nitrate, hasil copper nitrate and 2Ag ni. When 10 gram of copper was reacted with excess silver nitrate solution, kat sini dah beritahu dah. Silver nitrate, this one, adalah dia punya excess. That means copper ni limiting reactant lah. 10 gram. 30 gram of silver was obtained. Okay. 30 gram ini adalah actual yield. Silver ni, silver Ag ni. Actual yield. Sekarang ni, kita cuma perlu cari what is the maximum number of gram of silver that could have obtained. Kita kena carilah berapa yang sebenarnya. Yang sebenarnya ialah theoretical yield. Macam mana nak cari? Cara yang kita dah belajar sebelum ini. Kita kena tahu limiting reactant. Okey, kita dah tahu. And then kita buat secara, kita cari dulu mole of copper, 10 gram tadi. Divided by 60.5 gram per mole. Okay, dapat 0.157. And then, hubungkan copper dengan silver 1 mole dengan 2 mole. Kan? From balance equation. And then, kalau 0.157, kita kira tadi, darab 2 bagi 1. Dapat 0.314 mole of silver. Dah dapat ni, macam biasa, kita terus tukar kepada mass. Iaitu darab dengan AR of Ag lah. Ag bila kita check, dia adalah 108. Jadi dapat 34 gram of silver. Dan, ni yang penting. The maximum number of gram iaitu yang teori dia mesti lagi besar daripada eksperimen. Okay, 34 nampak. Eksperimen 30. Dia mesti macam tu. Kalau kita dapat sebaliknya, that's mean kita silap kira tu. This is theoretical yield lah. Theoretical yield. Lepas tu, kita boleh kira lah actual yield of Ag tadi adalah 30 ni, 30. And then kita nak calculate dia percentage yield dia macam mana. Kita akan gunakan persamaan inilah. Iaitu actual yield tadi bahagi dengan theoretical yield darab dengan 100%. Okay. Jadi ambil actual yield tadi iaitu 30 gram bagi dengan 34 yang kita kira tadi. Menggunakan limiting reactant darab dengan 100%. Jadi 88.2%. This is percentage yield. Iaitu cuma 88.2%. Alright. Okay, kita tengok satu lagi exercise lah. Contoh lah sebenarnya. Yang terakhir lah. Industrially, vanadium metal which is used in steel alloy can be obtained by reacting vanadium 5 oxide with calcium at high temperature. Macam ni lah. 5 calcium, V2O5, 5 CaO, 2V.
in one process 1.45 exponent 3 gram of V2O5 react with 1.96 exponent 3 saja. Dia bagi susah. Ni sebenarnya 1960 kan gram. Ni sajalah. Okay, dia bagi AR of vanadium, calcium and oxygen. Ini mesti dia bagi. Tidak macam mana kita nak cari nombor mol. Okay. Soalan dia. Determine the limiting reactant. Okay. Calculate the theoretical yield. Alright. Percentage yield. Nampak tak? Pertama kena cari limiting reactant. Macam kita buat tadi tu. And then calculate theoretical yield. Macam sama juga. Limiting reactant and then product of vanadium. Ni dah 2 lah. 2 mol of V. And then calculate the percentage yield. If 803 ialah, of course, ini ialah actual yield dia lah. Alright. Jadi tengok. Okay, ini soalan tadi. Kita cuma nak check balik lah. Pertama, kita kena cari mole of calcium lah. Okay. 1.96 kali 10⁻³ gram bagi dengan AR of calcium. Okay. 40.1. Ni dia bagi tadi. 48.88. Lepas tu kita kena cari mole yang ni. V2O5 pula. 1.54 exponent 3. Okay, dapat 8.47. Lepas tu kita kena tentukan limiting reactant. From balance equation, 5 calcium, 5 mole of calcium, 1 mole V2O5. Okay. Ini dipanggil mole given. This is mole given. And then kita cari mole needed. Jadi, kita tengok kalsium sini, 48.88. Okay, kalau 4.88 kali 1 bahagi 5. Kalau mana? Darab silang kali 1 bahagi 5. 9.776 mole of V2O5. Okay, sekarang kita banding. This is a mole needed 9.776 mole of V2O5. This is mole given. Mole given dia 8.47. Tapi yang needed dia 9.77. Okay, nampak tak? Jadi mole needed lagi besar. Mole V2O5 diperlukan besar, tapi yang given iaitu yang diberi sikit nampak sikit dia bagi. Jadi V2O5 lah limiting reactant. Kalsium ini akan menjadi excess reactant. Sebab given dia sikit 8.47, tapi yang needed dia besar 9.776. Jadi V2O5 is a limiting reactant. Okay, kita dah settle A and then kita nak calculate the theoretical yield of V, vanadium. Jadi kita kena bandingkan V2O5 dengan V kat sini. Jadi 1 mole V2O5 akan produce 2 mole of vanadium. Jadi ambil yang given 8.47. Yang kita ambil 9.76 pula. Okay, ambil yang given, mole given 8.47 kali 2 bagi 1. 16.74 mole of vanadium. And then kita kali sajalah dengan molar mass of V. V 50.9 tadi diberi kat atas tu. Jadi dapat 862.25 gram. This is theoretical yield. Okay, the maximum yang boleh dapat. Makna dia kalau dia 100% tindak balas ini berlaku, kita akan dapat 82.25 gram. Tetapi selalunya bila buat teori, bila buat eksperimen dia akan kurang daripada secara teori. Ini lumrah alam. Okey, jadi ini bukan B, ini C lah. Calculate percentage yield, kita guna persamaan ni. Actual yield tadi dia bagi 803 bagi dengan 862.25 kali dengan 100%. Jadi kita dapat 93.13%. Maksud dia, tindak balas ini dia cuma akan menghasilkan 93.13% saja berdasarkan teori. Kalau teori kata akan dapat 862.25 gram. Bila buat eksperimen, cuma dapat 803 iaitu 93.13% sahaja. Jadi sekian dulu untuk tajuk mole konsep kali ini. Akan ada lagi video seterusnya mole konsep yang berikutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like and share. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.